Okey, Assalamualaikum dan selamat datang ucapkan kepada para pelajar semua. Okey, kita sambungkan pengajaran. Okey, sebelum tu cikgu nak bagi tahu, okey, video semalam hari ni cikgu akan upload ya. Okey, insya-Allah. Dan kalau dapat cikgu segerakan untuk hari ni juga ya. Okey, kita nak sambung. Tengok kembali buku kerja. Okey, kita nak teruskan ni latihan nombor 7. Okey, latihan nombor 7 ni sebenarnya soalan ni betul tak soalan ni? Tukar pada yang ni dah sudah kot. Dah sudah. Sekejap ya. Nombor 7. Kita tengok balik. Okey. Muka surat 24 cikgu. Oh, muka surat 24 je ya. Ya. Dia kat sini tak ada keluar. Okey, 20. Okey, latihan nombor 10. Okey, muka surat 24. Ni ya. Okey, sekarang ni soalan ni dia akan uji kefahaman kamu tau daripada konsep yang asas. Okey, kenapa cikgu cakap macam tu? Cuba tengok. Fahamkan soalan. Cari nilai A dalam asas nombor bagi setiap yang berikut. Okey, kita tengok contoh kan. Okey, sekarang ni ada ini adalah nombor asas 5. 2, 1, A. A tu nilai yang tak diketahui. Okey, A 1, 5. Bersamaan dengan 1 sifar-sifar 1, 1, 1 sifar. Okey, maknanya asas 5 dia dah tukar kepada asas 2. Soalannya ialah pelajar perlu cari apakah nombor A itu. Selalunya kan, okey, latihan asas kamu dah tahu macam mana cara nak tukar kan. Maksudnya asas satu nombor ke nombor yang lain. Okey, dia syarat yang pertama, kalau asas yang daripada asas yang bukan 10 lah. Maksudnya ni asas 5. Nak tukar kepada asas yang berbeza, syarat dia mesti tukar kepada asas 10 dulu. Okey, asas 10 tu seperti jambatan. Contoh, okey, katalah asas 8. Okey, dia nak tukar kepada asas katalah asas 5 contohnya. Okey. Untuk tukar, dia mesti ada jambatan dia kena lalu. Jambatan dia adalah, okey, bahagian tengah-tengah ni dia mesti tukar kepada asas 10. Okey, maknanya tukar dulu kepada asas 10, lepas tu baru tukar kepada asas 5. Okey, pengetahuan yang kamu telah tahu, okey, nak tukar daripada suatu asas ke asas 10, katalah asas 8 kepada asas 10, ialah dengan cara apa? Okey, cara dia kaedah macam ni. Maknanya nombor dalam asas tu darab dengan nilai digit. Okey, contoh kan? Kita tengok contoh ni ya. Kita tengok. Okey, ini sebenarnya nak ulang ingatan kamu sebenarnya. Okey, 21A15. Maknanya, okey. Okey, digit. Okey, digit yang ada ni dia kena darab dengan okey, sekejap cikgu tengok sekejap kalau cikgu silap. Okey, memang asal dia macam ni. Sekarang ni kalau kita nak tukar okey, dia kena ambil yang ni ni. Okey, maknanya okey, nombor dalam asas yang kita nak tukar ni yang dia dah bagi ni kan. Okey, katalah ni asas 5, yang ni asas 2. Okey, kamu kena darabkan dengan dia punya nilai digit dia. Nilai digit dia maknanya berdasarkan nombor kuasa ni. Okey, macam ni kan. Ni daripada hujung lah. 2 kuasa sifar, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, 2 kuasa 4. 2 kuasa 5, 2 kuasa 6, 2 kuasa 7, 2 kuasa 8. Maksudnya kalau sifar ni dia tak ada maksud. Sebab nilai dia akan sifar. So dia ambil nilai 1 saja. Yang 1 ni dia ada nilai dia. Sebab tu dekat dalam kerja ni 1. Tapi dia punya nilai
digit dia tu, dia mesti ambil daripada hujung. Nombor ni, dia bermula dengan 2 kuasa sifar. So, kamu dah kena darabkan. Okay, darabkan satu persatu lah. Dapatkan nilai dia, tambahkan. Lepas tu, dapat jawapan dia dalam asas 10. Okey, lepas tu sebab dia nak dapatkan nombor yang dekat awal ni kan, dekat sini. So kena bahagi dengan berapa? Asas dia. Kalau sini asas 5 bagi dengan 5. Katakanlah nombor yang ada ni di sini kan. Nombor yang kita nak cari tu dia ada dekat bahagian awal kat sini. Maknanya kita kena bahagi dia dengan asas 8. Okey, cuba tengok contoh yang A tu. Okey, A kan? Okey, dia nak cari A ni. Okey, apa nak kena buat? Okey, dia bagi persamaan dia sama dengan 3, 2, 4 asas 5. Okey, so nilai digit ni, okey, kena darab dengan dia punya kuasa dia berapa? Kuasa, dia kena guna asas dia 5. Sebab nombor dia asas 5. Kalau daripada 4 ni, maknanya 5 kuasa sifar. 2 ni mewakili untuk 5 kuasa 1. Digit 2 untuk 5 kuasa 2. 3 ni 5 kuasa 3. Okey. Kamu darabkan setiap satu tu, nombor tu dengan dia punya nilai digit dia. Okey, lepas tu dapat nilai dia. Jawapan dalam asas 10 dulu. Lepas tu bahagi dengan 8. Okey, pelajar boleh salin lah cikgu tunggu lah. Kamu tolong salin. Okey, lepas tu kan bila dah bahagi ni, kan dia ada, ingat tak kaedah ni kan, kita dapatkan dia punya nombor tu daripada baki dia. Daripada baki dia baca daripada bawah ke atas kan. So maknanya 6 ni digit nombor yang pertama. Yang ni nilai A dia. Ini 7. So daripada sini kita dapat A tu nilai dia sama dengan 6. Okey, boleh kita terus tak yang B? Boleh. Boleh. Boleh, okey. Okey, cikgu nak kamu faham macam ni tau. Dia nilai yang kita nak cari tu, dia boleh berada sama ada di sebelah kanan atau sebelah kiri tau. Okey, macam B ni. Okey, sekarang ni A ni, dia berada di sebelah, persamaan dia tu sebelah kanan. Tadi sebelah kiri kan. Okey. Dia macam ni, dia akan ambil tempat yang berlawanan. Kalau nak cari nilai yang tak tahu ni di sebelah kanan, maknanya gunakan
gunakan nombor pada asas nombor tu pada yang sebelah kiri. Kalau nilai yang kita nak cari tu, latihan yang sebelum ni, okey, nilai yang kita nak cari tu di sebelah sebelah kiri. Ni sebelah kiri kan? Okey, maknanya gunakan maklumat asas nombor tu yang ada pada sebelah kanan. Sebelah kanan ni. Betul lah sebelah kanan. Okey. Okey, jadi kan untuk B ni, kita gunakanlah maklumat ni. Okey, maksudnya sekarang ni dia guna atas 9 kan? Okey, so sekarang ni darabkan dengan dia punya nilai tempat dia. Okey, so maksudnya kalau daripada hujung ini mewakili 9 kuasa sifar, 9 kuasa 1, 9 kuasa 2. So setiap digit nombor ni darabkan. 8 darab 9 kuasa 2 tambah 7 darab 9 kuasa 1 darab dengan 8 darab 9 kuasa sifar. Kamu mesti ingat ya, kalau kuasa sifar nilainya sentiasa 1. A kuasa sifar sama dengan 1. 5 kuasa sifar sama dengan 1. Kalau 5 kuasa 1, 5. Ya, 5 kuasa 1 baru 5. Okey, jangan tersilap ya. Kuasa sifar sentiasa ingat 1. Okey, kamu jadi bila kita tekan kalkulator dapatlah dia punya nilai digit dia 648 tambah 3 tambah 8. Okey, biar tambah dia dah jadi asas 10. Okey, bila nak cari nilai yang tak tahu ni, sebab dia guna asas 4, kita bahagikan dengan 4. Okey, jadi bila nombor tu kita baca dari bawah ke atas, so maksudnya 2, 3, A tu maknanya inilah nilai A dia. A dia sifar. Okey. Okey, boleh salin. So, ni nilai paling cepat rupanya. Okey, yang C pula. Okey, C pun sama juga, kaedah dia sama macam yang B tu. Ulang saja. Okey, kita nak cari nilai yang tak tahu tu, nilai A kan. Dia berada pada asas nombor
sebelah kanan. Jadi kita gunakan maklumat yang ada pada asas nombor sebelah kiri tu dulu untuk tukar dia kepada asas 10. Guna ni. So maknanya darab dengan kuasa berapa dia? Ada daripada hujung 6 kuasa sifar, 6 kuasa 1, 6 kuasa 2, 6 kuasa 3. Sifar ni diabaikan ya sebab bila darab dengan sifar nilainya tetap sifar. Jadi sebab tu dia tak tunjukkan. Dapat asas 10 tukar kepada asas 8 sebab nak cari nilai A tu. Nombor guna asas 8. Lepas tu baki tu baca daripada bawah ke atas. So kita dapati nilai A dia adalah 2. Apa ada yang nak masuk ke ni sekejap ada pelajar nak masuk kan? Siapa lah tu? Ryan. Okey, cikgu sambung ah. Okey. C Ini C. Kalau dah sudah beritahu kat cikgu. Dah, okey. Okey, cikgu sebenarnya kan ada masa setengah jam. Okeylah, cikgu nak ajar nombor 11 ni tau. Okey, nombor 11 ni adalah operasi tambah dan tolak. Tambah dan tolak asas nombor Okey, latihan ni cikgu kena guna whiteboard lain. Sekejap kamu tunggu kejap. Kalau kamu boleh tunggu cikgu, bagi masa kejap dekat cikgu. Okey, kejap ya. Okey, tunggu kejap. Cikgu ada buat screenshot tak? Kejap Zip dulu. Oh, ada cover dia. Alright. Okey, tak payah tukar lagi. Tertutup. Okey. Sekejap tadi. Kat sini tadi. Oh my god. Ditutup.
Kenapa dia hilang Pelik lah. Add image. Okay, show desktop open board. Okay, sekejap pergi dekat show desktop open board. Show desktop. Bukan macam tu. Sekejap. Alright, okay. Okay, inilah, okay. Seterusnya lah, ini ya, sekarang ni. Konten untuk kamu tahu ialah tentang operasi tambah asas nombor dan operasi tolak asas nombor. Okey, sekejap ya. Cikgu rujuk cikgu punya board sekejap. Nota cikgu sekejap. Okey, tambah. Okey, kita kembali kepada kepada konsep yang asas tau. Okey, cikgu nak ambil. Operasi tambah. Okey, kaedah yang pertama adalah kita sebut kaedah bentuk lazim. Okay, kaedah pertama ni kaedah yang lebih mudah daripada kaedah yang kedua. Okey, kaedah yang kedua tu cikgu akan terangkan juga. Okey, kaedah yang pertama ni macam ni. Cikgu nak samakan dengan satu konsep iaitu cara menambah masa. Okey, kita kaitkan dengan cara menambah masa. Okey, contoh kan. Katalah 2 jam 45 minit. Okey, tambah 37 minit. Ini operasi tambah kan? Okey, biar kebiasaannya kan. Okey, kebiasaannya cara yang paling biasa kita buat, kita akan buat satu jadual. Okey, jadual tu ada jadual bahagian jam dan bahagian minit. Okey, kemudian kita masukkanlah. Ya, dia penilai dia 2 kali jam, okay, 45 minit. Okey, dan 37 minit. Okey, kemudian kita tambahlah macam biasa kan. Okey, jadi kita tambah. Kita dapat sini 82. Bahagian minit 82. Okey, 2 jam kita turunkan 2. Okey, kemudian kita akan tengok dekat sini bahagian minit ni kan. Okey, bahagian minit ni adakah nilai dia kurang atau lebih daripada 60? Okey, jika nilai tu lebih dari 60, apa kita akan buat? Kita akan tolak, betul tak? Kita akan tolak dia 60. Okey, sebab apa? Sebab kita tahu bahawa 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Okey, kalau jadi kita kena tolak kan? Okey, bila kita tolak, kita akan dapat berapa? 22 minit. Okey, 60 ni pula kita akan bawa dia. Okey, pindahkan dia ke tempat jam. Okey. Jadi dia akan jadi tambah 1, betul tak? So 2 tambah 1 sama dengan 3. Jadi maknanya jawapan dia adalah 3 jam 22 minit. Okey. Kalau cikgu kaitkan dengan asas nombor kan, kita belajar asas nombor. Okey, 60 ni cikgu boleh katakan dia adalah asas 60. Asas 60. Okey, sama juga kita nak, sebab kaedah ni kita akan guna untuk operasi tambah dan tolak. Okey, macam mana?
Okay, kamu tengok ya. Okay, sekarang ni katakan kita buat hasil tambah. Okay, buat tambah nombor biasa. Okay, nombor biasa. Okay, nombor biasa ni melibatkan asas 10. Okay, sebab asas 10 ni digit dia ada sifar hingga 9. Jadi dia daripada sifar hingga 9. Okay. Okay, 657,394. Okay, dia tambah dengan 87,915. Okay. Untuk mudahkan kefahaman, cikgu gunalah buat jadual macam ni ya, kolom macam ni. Nak nampak kan? Apa dia punya cara kerja tu. Okey, kemudian kita tambah macam biasa. Okey, 4 tambah 5 adalah 9. 9 tambah 1, 10. Okey, sekarang ni, kalau kita guna asas 10 kan, di mana digit dia sifar hingga 9. 10 ni dah lebih. Okey, jika ni dia tengok pada asas tu. Kalau kata 10 dan ke atas kena tolak. Dia punya nombor tu. Okey, jadi ke 10 ni dan ke atas dia kena tolak dengan berapa? Tolak dengan asas tersebut. Kita guna asas 10. Jadi kena tolak dengan 10. Kena tolak. Ya, kena tolak. Konsep dia tolak tolak dekat sini. Okey, 9 tambah dia mesti tambah. 9 tambah 3, 12. Okey, 12 lebih daripada 10. Dia nilai 10 ke atas kena tolak. So, tolak 10. 7 campur 7, 14. Okay, sebab lebih pada 10 kena tolak. Tolak 10. 8 campur 5, 13. Tolak 10. Okey, ni sebenarnya 6 kan? Okey, 6 ni maknanya kita boleh buat turun lah. Okey, tapi kita belum dapat jawapan akhir lagi. Okey, dekat sini baru kita akan dapat jawapan akhir dia. Okey, ini 9. 10 tolak 10, sifar. 12 tolak 10, 2. 14 tolak 10, 4. 13 tolak 10, 3. Okey, dekat sini kan. Dia okey, cikgu lupa something. Cikgu tertinggal sesuatu. Sekejap ya. Tertinggal sesuatu. Okey, 10 tolak 10 sifar. 9 tambah 3 betul 12 kan? Okey. Kalau dia kan macam ni. Nilai ni bila kita tolak, bermakna kalau hasil tambah macam biasa, kita kena tambah, betul tak? Kita tambah 1. Kita kena tambah 1, betul tak? 12 tambah 1 dapat 3, betul? Okey. So sekarang ni 14, okey, dia tolak 10 ni maknanya dia mesti akan tambah 1 ke atas. Okey. So sekarang ni 14 tolak 10, 4 kan? Tambah 1 jadi 5. Okey, dia tolak 10 kena naik 1. 13 tolak 10, 3. 3 tambah 1, 4. Okey, sebab sekarang ni nilai ni dah lebih daripada 10 tau, nilai ni atas ni. So bila kita tolak, dia mesti naik atas 1. 6 tambah 1, 7. So jawapan dia 745,309. Ini sebab apa cikgu tunjukkan kaedah tolak ni? Sebab ini cara ni kita akan guna untuk kita selesaikan. Tapi kalau yang hasil tambah ni sebenarnya dia ikut macam bentuk lazim lah macam ni kan. Kalau kita kata cikgu tak guna kaedah tolak 10 ni, kamu akan bawa dia naik ke atas, betul tak? Tapi kalau untuk penyelesaian dia, kita buat kaedah ni. Ikut asas. Kalau asas 9 tolak 9. Kalau soalan tu asas 2 tolak 2. Okey, nanti cikgu bagi contoh lagi. Kalau kita nak nampakkan lagi lebih jelas kan. Okey, tunggu jap.
Okey, cikgu ambil contoh buku teks Okey, nanti kita akan tengok latihan tu. Okey, ini dalam buku teks. Kamu boleh rujuklah surat berapa ya, cikgu tak ingat. Kamu boleh buka buku teks. Dia contoh 10. Okey, dia ada 1 sifar asas 2 tambah 1 asas 2. Okey. So kita apa ni, kita letaklah nombor tu. 1 sifar 1. Okey, cikgu buat kaedah column. Okey. Tambah. Okey, dalam buku dia ada dah tunjukkan ni asal 2. Ni okey, kena tak? Ni asal 2, ni asal 2. Okey, sifar tambah 1. 1 tambah 1 2. Okey, okey, dia kan guna asal 2. Jadi kan kalau 2 dan ke atas mesti kena tolak. So dia kena tolak dengan 2. 1 tambah 1 2. Okey, so dia kena tolak dengan 2. Okey, so jawapan akhir okey, ni 1. Okey, 2 tolak 2 Sifar. okey, bila sifar maknanya dia kena naik 1. Okey, 2 campur 1 3. Sekejap, betul ke cikgu punya? Cikgu yang keliru. Nanti sekejap cikgu tengok sekejap. 2 1 tambah 1 tolak 2 tambah dulu. Sekejap 1 tambah 2 tolak 2 naik 1. Oh, okey. Tadi cikgu kata naik 1 kan? Okey, kalau 2 campur 1 campur 1 1 campur 1 2 campur 3. Okey, so 3 ni kat sini lah. Kita kata jawapan sini. Sekejap Okey, tadi sifar tambah tu 1. 1 tambah 1 2. Okey, 2 ditolak 2, maknanya dia akan naik 1 tau. Dia akan automatik dia akan naik 1. Jadi kan 1 tambah 1 2 campur 1 dapat 3. Okey, so maksudnya 3 ni dia dah lebih daripada 2. Jadi dia kena tolak 2. Okey, jawapan akhir dia 1. Okey, ni 1 lah. 2 tolak 2, sifar 3 tolak 2 1. Okey, dia kena naik atas. So sini ruang ni ada tambah lagi 1. Ada digit 1 kat sini. Okey, so jawapan dia adalah 1 sifar 1 asas 2. Okey, ini kaedah pertama. Okey, kaedah yang kedua, kaedah ni macam ni pula. Kaedah ni dia lebih panjang. Kaedah ni disebut, ini nama dia kaedah lazim. Satu lagi, kaedah 2 ni disebut penukaran asas. Okay, cikgu tunjuk saja tau. Tapi cikgu tak. Tapi latihan biasa kita nak guna kaedah lazim. Sebenarnya kaedah ni lebih mudah. Okey, kaedah penukaran asas ni macam ni. Okey, sekarang ni ada nombor 1 sifar asas 2. Okey, apa nak kena buat? Tukar dulu kepada asas 10. Okey, bila tukar kepada asas 10, dia jadi macam ni. 1 darab 2. Okey, daripada hujung ni lah. Macam ni. Okey, ni 2 kuasa sifar. Ni maknanya 2 kuasa sifar, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2. So, 1 darab 2 kuasa 2. Tambah 1 darab 2 kuasa 1. Okey, kalau tak tunjuk sifar juga, maknanya sifar darab 2 kuasa sifar. 2 kuasa 2, 4. 4 tambah 1, 4 darab 1, 4. 2 kuasa 1, 2. 2 darab 1, 2. Okey, so jawapan dia 6 asas 10. Satu lagi, 1 asas 2. Okey, tukar ke asas 10 juga. 1 darab 2 sifar 1, 2. 2 kuasa 2 tambah 1 darab 2 kuasa 1
tambah 1 darab 2 kuasa sifar. 2 kuasa 2, 4. 2 kuasa 1, 2. 2 kuasa sifar 1. So, 7 kuasa 10. 7 asas 10. Okey, lepas tu nombor ni kita tambah. Nombor ni tambah. So, maksudnya 6 kuasa 10 tambah 7 kuasa 10 jadi 13 kuasa 10. Okey, kemudian dia nak tukarkan kepada, sebab sekarang ni dia guna asas 2. Jadi kalau kita nak tukarkan 10 kepada asas yang berbeza, kita buat kaedah pembahagian berulang lah. Kena bahagi dia, bahagi dengan 2. Okey, so bagilah 2. Ada baki 1. Baki 1. Lepas tu bahagi berapa ni? 3. 3 darab 2, 6 kan? Baki sifar. So ada berapa? 1. Sini ada baki 1. So 2. Sifar. So bawa turun 1. Baca dari atas ke bawah. So 1, 1, sifar 1, asas 2. Ini cara ni panjang. Cara ni shortcut. Ini lebih pendek. Okey, kaedah lazim ni paling mudah digunakan. Okey, kita nak biasakan lagi kan? Tengok soalan lagi satu lagi. Ini yang B. Dalam buku teks, okey. B 6, 7, 3, asas 8 tambah 1, 7, 5, asas 8. Okey. Kalau kaedah lazim, senaraikanlah 6, 7, 3, 1, 7, 5. Okey, 5 campur 3, 8. Okey, sebab guna asas 8, maksudnya digit 8 ni dan ke atas kena tolak. Tolak berapa? Kena tolak dengan asas dia lah. Tolak dengan 8. Okey, tolak 8, dia naik 1. 7 campur 7, 14. 14 tambah 1, 15. Okey, tolak 8. Bila tolak 8, maksudnya dia automatik akan naik 1. 6 campur 1, 7 campur 1 lah 8. 8. Okey, 8 ke atas tengok asas Kalau dia kurang tak payah tolak. Kalau nilai ni dia kurang daripada asas nombor tu tak payah tolak. Okey, kalau asas nombor tu dan ke atas tolak. So 8 dan ke atas tolak. Dia kena tolak 8. Okey, tolak 8 dia naik 1. Dia mesti akan naik 1 dekat sini. Maknanya ada nilai 1 lah. Biji 1 lah kat sini. Okey. So lepas tu jawapan akhir dia. Okey. 8 tolak 8 berapa? Sifar kan? 15 tolak 8. 7. Tegon 1 kat atas dia. Mana tu? 1 kat atas. Tadi kita dah tambah dah atas. Kat sini dah tambah. So 15 tolak 8. 7. 8 tolak 8. Sifar. 1. So maksudnya jawapan dia ni bersama apa? 1 sifar, 7 sifar, asas 8. Okey, cikgu tunjuk yang C. Satu contoh lagi. 1, 8, 3, 7. Asas 9 tambah 7, 6, 5, 9, asas 9. Okey, cikgu standby je kolom ni kosong. Mana tahu kalau dia tambahkan nombor tu sebab dia lebih kan. Kalau dia lebih lah. Okey. 9 campur 7. Berapa 9 campur 7? 15.
Ini huruf apa? Huruf C. 1837765. Oh sorry, 765 asas 9. Sekejap, cikgu silap sekejap. So 7, sekejap cikgu betulkan. 765 ni asas 9. So 765. Okey, ni asas 9. Okey, maksudnya 7 campur 5 berapa? 7 campur 5. Apa cara jawapan dia? 7 campur 5. 12. Okey. Sekarang ni 12, tengok asas dia 9. 9 dia dan ke atas dia lebih. 12 ni dah lebih daripada 9. Jadi kena tolak 9. Okey, tolak 9 naik atas 1. Okey, maksudnya sekarang ni berapa pula? 6 campur 3 campur 1? 10. Okey. Dia 10. Kena tolak 9 tak? Perlu tak? Kena. Okey, naik atas 1. Sekarang berapa? 8 campur 7 campur 1? 16. Perlu tak kena tolak 9? Ya. Okey, sekarang ni dia naik 1 lah. Sebab dia dah lebih kan. Memang kena naik lah. 1 campur 1? 2. Perlu tak tolak 9 dekat sini? Tak perlu sebab nilai 2 ni dia kurang. Kurang daripada 9 tu. Okey, so sekarang. Okey, kita tengok kat sini lah pula bawah ni. 12 tolak 9. 12 tolak 9. 3. 10 tolak 9. 1. 16 tolak 9. 16 tolak 9, 7. Okey, 2 bawa turun lah. So jawapan dia 2, 7, 1, 3 asas 9. Tu. Ini cara dia. Okey, so hari ni cikgu dapat ajar yang operasi tambah dulu. Okey, sekarang latihan ni kamu buat yang tambah dulu. Tolak tu minggu depan lah cikgu tunjukkan. Ataupun cikgu boleh buat video dalam minggu ni untuk operasi tolak pun boleh juga. So minggu depan tu cikgu nak bincang jawapan je. Boleh tak macam tu? Cepat sikit kita habis bab ni. Boleh. Boleh sebab kita jumpa pun lambat lagi Boleh, kan. cikgu. Hari Khamis kita jumpa. So ada masa lah cikgu boleh sediakan video tu. So minggu depan kita boleh habiskan bab 2 ni sebab nanti naik sekolah nanti kamu akan hadapi ujian bab 1 dengan bab 2 dan campur sedikit silibus tingkatan 3 lah. Nanti maklumat ujian tu cikgu akan hantar dalam grup WhatsApp Okey, nanti jap. Kita nak tengok soalan kejap Kita nak tengok soalan kejap. Nak tengok latihan tadi. Tempoh kerja tu. Okey, latihan dalam buku kerja ni, jangan ikut skema jawapan ni skema jawapan ni terlalu ringkas sangat. Kamu tak faham macam mana. Okey, guna kaedah yang cikgu cakap tu. Ruangan yang ada tu, okey, kamu buat kaedah yang cikgu terangkan yang dekat sini. Mana yang dekat sini? Nanti kejap. Dalam buku modul ke? Dalam buku kerja tu, dia punya jalan kerja tu ikut kaedah yang cikgu terangkan ni. Boleh? Kamu ikut metod cikgu ni? Kaedah lazim ke? Yang dekat whiteboard cikgu ni, yang cikgu tunjuk ni. Ikut kaedah ni. Ikut kaedah ni. Boleh? Okey. Okey, nanti minggu depan kita boleh semak jawapan lah. Yang penting metod ni kamu kena faham tau. Mesti boleh buat. InsyaAllah. Cuba buat dulu sebab yang ini kaedah dia lebih terperinci. Kalau daripada buku pun susah sikit nak faham tau. Cikgu dah rasa kaedah ni nampak dah lebih mudah dah kamu nak buat. Okey, nanti kan cikgu akan tunjukkan dia punya skema jawapan dia. Kamu cuba dulu tengok sama tak dengan skema jawapan dekat dalam buku kerja tu. Tapi kaedah ikut kaedah ni. Okey, so nanti kalau apa-apa masalah nanti boleh kita bincang lagi.
Okay, so hari ni kita berhenti sampai setakat ni. So minggu depan kita boleh jumpa, kita boleh bincang lagi hasil daripada latihan kamu tu. Okay, so kita boleh jumpa lagi nanti insyaAllah minggu depan ya. Okay, terima kasih semua.